Jadi Kish, setelah episod terakhir healing kita sekitar 4 ataupun 5 bulan lepas, Healing sekali lagi kita healing lagi. Mungkin orang tertanya-tanya, kenapa kita nak kena healing? Season dah habis. Tak, orang kena faham, kita nak kena healing sebab kita dah banyak borak pasal gaji dalam bulan-bulan lepas ni. Sepatutnya yang 3-4 bulan lepas yang kita duk pergi camping healing tu, lepas tu dah heal lah. Tapi lepas tu banyak borak gaji. Setiap minggu gaji. Sekarang ni hujung musim aku nak kena healing balik lah. Okay. Tak larat dah Faiz. Kalau macam tu, itulah sebab dia kenapa kita berada di Kopi Sawah di Skincan untuk episod healing terakhir Bola Itu Live musim 2022-23. 2023. Let's go. Jadi Faiz, musim yang panjang, macam-macam benda yang berlaku. Even the last 1 week pun drama dia agak padat lah dalam dunia bola sepak. Aku ada ejen perma aku yang tersendiri, yang sedikit peribadi yang aku nak kongsikan. Tapi sebelum tu, aku tanya hang punya dulu. Apa ejen perma hang sepanjang 1 minggu lepas ni? Boleh dijangka lah. Kalau hang sebagai sahabat, mungkin boleh menjangkakan bahawa Apa gaji kena hold? Oh bukan. Jangan. Tanya je Kita dulu. kena tak nak healing? Tanya. Okey. Adalah di Paris. Kau nak bawa ke Paris lah, jauh sikit lah, untuk healing ke Paris. Pemain tenis kegemaran ramai dan juga yang dibenci ramai juga. Betul. Kebetulan aku suka pemain tenis ini yang memungut Grand Slam ke-23 beliau. Tak ada siapa-siapa dalam sejarah lagi yang ada 23 Grand Slam selain daripada individu ini. Taufik Hidayat dia? Bukan. Bukan. Itu Masters pun belum tentu. Okey. Jadi Novak Djokovic, Kish, 23 Grand Slam. Aku rasa tak ada siapa yang kalau sesiapa yang menyentuh scene tenis ni, semua akan tahu betapa susahnya untuk seorang pemain tenis profesional memenangi 1 Grand Slam. Dan itu harapan ramai pemain tenis profesional yang terbaik di dunia. Menang satu pun dah Menang kira. satu dah cukup. Casper Ruud yang berada di top 10 dunia pun 3 kali masuk Grand Slam final, 3 kali kecundang. Betapa unlucky-nya dia. Tetapi untuk memenangi 23 ketika anda bermula sampai hingga ke hujung akhir-akhir ini bersama dengan 2 greatest tennis player of all time, masih lagi dapat mengungut 23 Grand Slam. Aku tak tahulah, mungkin selepas dia bersara baru orang sedar kot betapa besar ataupun betapa gilanya pencapaian Novak Djokovic ni, Kish. Aku pernah berborak dengan seorang rakan aku di company lama aku lah, masa aku kerja zaman-zaman dulu. Betapa bertuahnya generasi kita kerana kita dapat menyaksikan some of the most iconic sportsmen dalam banyak kategori berbeza, right? Contoh yang hang sifatkan tadi, individu Novak Djokovic yang memenangi 23 Grand Slam, dia beraksi dalam era yang sama bersama Roger Federer dan Rafael Nadal. Benda ni tak selalu berlaku tau. Macam contoh kalau dalam badminton, kita bertuah dapat menonton era kegemilangan 4 pemain singles terhebat, right? Daripada Peter Gate, Lee Chong Wei, Lin Dan, Taufik Hidayat, right? Lepas tu dah tak ada kejap kan. Sekarang dah tak ada era, dah tak ada era. I mean Victor Axelsen semua Yes. great, Yeah. but it's nowhere close to betapa magical pemain-pemain yang kita sebut tadi tu kan. Kalau dalam basketball ada Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry in the last generation yang sangat luar biasa. Kalau menyebut dalam sukan atletik ada Yelena Isinbayeva, Paul Volter. Kalau menyebut tentang sprinter ada Usain Bolt. Kita berpeluang menonton 34 tahun, 45 tahun daripada sekarang. Kalau orang sebut nama Usain Bolt, orang akan datang kat kita tanya, how was Usain Bolt? Sebab rekod tu aku tak rasa akan dipecahkan anytime soon. Sama macam orang generasi di atas kita, dia orang berpeluang dalam sukan tinju untuk tengok Muhammad Ali dan juga Mike Tyson. Exactly. Kita tak sempat sangat. Mike Tyson mungkin, tapi dah kita waktu kita celik sukan tu dah habis dah. Betul. Cuma jadi, kita berpeluang untuk menonton
Manny Pacquiao dan juga Floyd Mayweather. At the same time, hang ada so many other sports. Kalau cricket, Sachin Tendulkar, Nicole David in squash. Kita ada Michael Schumacher di F1, Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. You know, what an incredible generation. Very privileged. Kita memang sangat, aku tak tahu korang kat rumah sana rasa bertuah ke tak, tapi kalau korang tengok sejarah 20 tahun lepas ini, banyak yang kita dapat saksikan ni mungkin generasi-generasi akan datang takkan dapat tengok. Mungkin terskip di era mereka kan. Betul. Jadi itulah untuk aku Novak Djokovic. Jadi untuk hang pula apa, Kish? Untuk aku Faiz, aku punya ejen permah minggu ni lain sikit lah. Sebab selalunya kita berbicara tentang sukan. Selalunya kita berbicara Sukan dan sekitarnya. Minggu ni ejen permah aku adalah sesuatu yang peribadi. Kerana pada Sabtu lepas, hanya beberapa jam sebelum final UEFA Champions League yang sepatutnya berlaku di Istanbul, salah satu aku punya pet lah, salah satu anjing yang aku pelihara meninggal dunia. Dia macam ni ya, dah beberapa tahun lepas apabila aku masih lagi duduk bersama aku punya housemate semua. Time tu aku belum pindah ke dalam rumah sendiri, masih lagi bersama housemates. Ketika itu kami adopt dua ekor anjing, dan kami menjagalah dua ekor ni, adik-beradik lah. Dua anjing perempuan kita orang jaga. And memang itu adalah kali pertama dalam hidup aku yang aku expose dengan pets, yang aku expose dengan emosi di antara manusia dan juga haiwan peliharaan. Dynamic dia, kerana ketika aku membesar tak ada. Dan proses itu adalah antara proses yang paling bermakna dalam hidup aku. Proses mengenali erti cinta di antara haiwan peliharaan dan juga manusia. Kan dia orang selalu cakap, a dog is a man's best friend. Aku 100% setuju dengan benda tu. Sebab mereka sangat loyal, sangat sayang. Kalau hang rasa hang sayang dia sayang hang tu 1000 kali lagi ganda. Dia level macam tu, right? Dan aku berpeluang melalui proses tersebut untuk banyak tahun bersama housemate aku. Tapi kemudiannya aku berpindah, dan housemate aku, dua orang yang eventually menjadi pasangan suami isteri, mereka menyambung untuk menjaga dua ekor anjing ni. Dan salah satu daripada anjing tersebut yang aku beri nama Betsy, dia meninggal dunia secara mengejut. Betsy yang adik ke yang kakak? Aku rasa yang adik, kalau tak silap aku. Dia meninggal dunia secara mengejut. Aku tak tahu sebab kenapa. None of us know anything. Dan insiden itu memang mencetuskan rasa kesedihan yang aku tak pernah rasa dalam hidup aku. Aku pernah kehilangan ahli keluarga. Kesedihan tersebut aku pernah rasa. Tapi kesedihan apabila kehilangan seekor haiwan peliharaan ni, dia lain sikit. Dia bukan saja kesedihan, dia ada melancholy and perasaan, kesemua emosi berbeza yang hang rasa ini bercampur aduk dan mencipta satu lagi emosi yang aku tak boleh ungkap ataupun aku tak boleh describe melalui kata-kata. In fact, emosi tu tak ada nama pun aku rasa. It's just a feeling, right? And feeling itu memaksa aku terdiam. Aku tak tengok UCL final live pun. Aku terpaksa tengok repeat sebab aku tak tahan. Dan ia cuma mengingatkan aku kepada how special it was lah. Aku rasa pengalaman aku menjadi, dia macam ni rumusan dia, Faiz. Dalam hidup ni kita akan lalu banyak benda. Banyak pengalaman yang kita akan lalu. Banyak memories yang kau akan cipta. Tapi there's a thing called core memories. Core memories adalah memori, ingatan-ingatan asas yang akan kekal dalam otak kau sampailah hujung. Contoh kau umur 50, kau takkan ingat everything that happened, but you will remember a few core memories. The super cut. Kau akan ingat benda tu. On your deathbed, ketika kau nak meninggal, a lot of things you would have forgotten, but core memories kau akan ingat. At the age of 30 tahun ni, aku dah tahu salah satu core memory yang terbesar dalam hidup aku, yang aku akan ingat sampai bila-bila, adalah pengalaman aku bersama Betsy. My first ever proper pet, and my first ever experience of the relationship of love between animals and human beings. So itu ejen rumah aku. Tentu sekali sebagai seorang yang dalam hidup, aku pun lebih kurang berbayar-bayar juga tuas tahun ya, yang sudah ada beberapa
subjek ni subjek kehilangan. The painful of losing something. Aku pun ada beberapa kehilangan di masa lalu. Ada yang chapter tu sudah tertutup, ada yang masih terbuka walaupun aku tak tahu apa penghujung dia. Macam kalau untuk hang datang ke sini dan mengakui bahawa itu adalah satu benda yang sangat sensitif dan memberi impact yang sangat besar dalam hidup hang. It's a laudable act. Sesiapa saja di luar sana yang dengar conversation kita yang pernah melalui kehilangan pasti akan tahu, dan semua orang akan ada coping mechanism yang berbeza-beza, dan aku harap coping mechanism hang efektif untuk hang, kerana kehilangan bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita atasi, Kish. Jadi Faiz, aku baru cakap kat hang tadi yang aku tak tengok UCL final secara live disebabkan apa yang berlaku, tapi the very next day aku caught the game on repeat. Dan realitinya seperti yang semua tahu, the game on repeat di Astrogo. Di Astrogo, betul. Dan seperti yang kita tahu, Man City menang 1-0, yang melihat mereka melengkapkan treble juga, yang sama dengan pencapaian Man United tu sendiri pada tahun 1999. So kita dah hilang bragging rights lah. Itu yang boleh kita cakap lah. Hari tu minggu lepas aku buat show botak, ada fan yang call. Dia cakap, Kish, kalau Man City menang treble, kau akan admit ke? Kau akan setuju ke kalau aku cakap yang Manchester is blue? Lepas tu aku cakap dia, tak, Aku rasa Manchester dah blue dah berapa tahun dah. Dah bukan sekarang baru blue. Bukan baru hari Sabtu hari tu kan? Dah berapa tahun dah blue. Korang dah dominate. Man City dah memang betul-betul dominate over the last few years. Dan itu adalah reality parade yang perlu kita terima, suka atau tidak. Sekarang ni, aku nak we will get to the treble discussion towards the end. Tapi kita mula dengan apa yang kita saksikan hari tu. Sebab Faiz, kalau ada satu benda yang aku tak jangkakan adalah after watching the 90 minutes, kalau hang tanya aku siapa yang hang rasa was the better team tactically, and aku sebut benda ni bukan sebab aku ada bias ke nothing, this is an honest opinion and I was surprised by it as well, tapi aku rasa Inter Milan were the better team tactically that night. Inilah pentingnya demokrasi di bola live, di mana aku pula rasa tactically City got it right. Okay. No, tapi, correct. Okay, yeah. Jadi selepas game tersebut pagi Ahad, aku ada 2 perlawanan bola sepak Liga Sosial yang aku main selepas itu. Dan bila hang dalam situasi main bola dengan kawan-kawan ni, kan satu tim ada berapa orang, dekat 20 orang sekali dengan member-member hang semua, dah ada 20 orang. Jadi bila aku berkumpul dengan 20 orang 2 kali, discussion pasal final Champions League ni tak boleh dielakkan lah, semua orang bercakap pasal benda tu. Dan satu benda yang aku terima, feedback yang aku terima daripada kawan-kawan aku yang casual football watchers, casual football viewers, penonton casual bola sepak, banyak yang mengeluh. Yang kata, aduh, final ni potong sikit lah. Tak macam final Real dengan Liverpool lah. Tak menyengat lah final ni. Which aku, sepanjang menonton perlawanan tersebut, aku rasa very kan awal pagi mainan, aku tak rasa mengantuk. As perlawanan tu progress, aku lagi rasa nak ambil tahu. Jadi aku sifatkan apa tau, untuk neutral viewers mungkin akan katakan perlawanan ni KG, perlawanan ni tak ada bukaan yang banyak. Untuk siapa-siapa yang menilai kualiti sesebuah perlawanan berdasarkan jumlah jaringan gol dan percubaan. Dia takkan rasa game ni was exciting. Game ni excited lah. Dan at the end of the day, City menang 1-0 je kan, tak banyak gol sangat. Di situlah aku simpulkan benda yang aku cakap kat hang off record tadi, yang mana perlawanan ni adalah perlawanan yang sangat seksi untuk tactical nerds, orang yang cuba mempelajari taktik. Kalaupun dia tak cuba mempelajari taktik, tapi dia ada minat yang mendalam tentang taktik, dia akan suka perlawanan-perlawanan macam ni. Betul.
dia berbeza dengan perlawanan, setengah perlawanan pula ada dua-dua, ada tactical battles dan juga ada euphoric moments yang boleh amplify Drama di atas padang, dia. ya. Contoh dia perlawanan dua perlawanan City lawan Liverpool dalam Liga tahun lepas. Itu memang tak boleh kata apa. Action pack entertainment dia dapat, taktik dia dapat, perkiraan jurulatih dia pun dapat, semua dapat. Yang ni mungkin hang tak akan dapat sensasi daripada percubaan dan gol, tapi daripada segi taktik banyak perkara yang viewers boleh tengok. Ataupun mungkin untuk siapa-siapa yang di luar sana, sobat bola itu live yang nak mengesahkan apa yang saya cakap ini, boleh ke Astro Go untuk tengok sekali lagi. Untuk menonton perlawanan itu semula. Boleh ke Astro Go. Let me explain kenapa aku rasa I felt that. Silakan. So, bukan aku nak cakap Man City tak layak menang. By all means, diorang layak menang. Benda yang paling tak masuk akal pasal Man City season ni is knockout stages kali ni. Selalunya kita dengar the rumours yang Man City punya run into a Champions League final is usually easy. Setiap tahun kan dapat easy matchup. Tahun ni bukan Tahun ni daripada awal sampai hujung, daripada RB Leipzig, Bayern Munich, Real Madrid, that's as difficult as it gets. Dan in the knockout stages, dalam 7 perlawanan, mereka hanya bolos 3. You can't look at a record like that and say they did not deserve to win the Champions League. Selayaknya mereka layak memenangi Liga Juara Eropah. Cuma on the day, mungkin ini adalah pandangan yang datang daripada perspektif seorang individu yang mungkin underrate Inter Milan sedikit. Aku tahu mereka adalah pasukan yang in the last 2 months dah bangkit, in the last 2 months rekod dan momentum yang positif. Tapi diorang exceeded aku punya expectations dengan aksi mereka dalam final tu, especially Acerbi. Aku tahu dia adalah free signing daripada Lazio, dan aku tahu dia adalah 35 tahun, dan aku tahu tahun ni dia adalah a bedrock of that Inter Milan defense. Apa yang aku tak tahu adalah kisah peribadi dia yang aku baca melalui artikel James Horncastle di The Athletic sehari sebelum final. Lepas aku baca artikel tu, and then you watch that game, and then you watch that performance, and you watch him dengan and then you watch him glory. Tak boleh, Faiz. Aku instantly in awe, right? Ini adalah manusia yang meremuskan kanser bukan sekali 2 kali, and then berjaya berdepan dengan Erling Haaland. Dan in that game, bagi aku rasa minimal impact yang ada. Cancel 2 kali Kish. Tapi yang kena tahu juga dalam artikel tu, James Horncastle juga tulis bahawa ada satu point 5 tahun lepas yang dia duduk dan dia tak tahu nak buat apa lagi dengan bola sepak. Dia dah putus harapan dengan bola sepak. Dia tak rasa dia boleh main di peringkat tertinggi lagi dah. Dia tak rasa dia boleh bagi kesetiaan yang baik kepada mana-mana klub lagi dah. Dan dia tak rasa dia boleh balas kepercayaan penonton lagi dah. Jadi untuk seorang yang datang daripada lembah yang sangat hitam macam tu, keluar daripada itu dan sekarang ni berada di final Champions League, yang mana kita sifatkan antara pentas setinggi bola sepak kelab. Luar biasa. Aku setuju dengan cerita SAB hang. Tangisan dia selepas perlawanan itu adalah tangisan daripada seorang manusia yang menyedari bahawa faktor usia dia dan situasi bola sepak Inter Milan bermakna ini adalah satu peluang keemasan yang mungkin tidak akan datang buat dia dalam masa terdekat. Itu adalah tangisan daripada seorang individu yang mengenali realiti tersebut, and that's why I have all the time in the world untuk Acerbi punya performance dalam final tu absolutely incredible. Daripada Acerbi ke beberapa pemain, Andre Onana, Faiz, free Faiz, free. Faham tak? Kau faham tak? Free. Dalam era yang mana kita borak pasal 50, 60, 70 million signings, Andre Onana was on a free transfer. Luar biasa. So that's Inter Milan. Tapi aku nak bawa perbincangan ini sedikit ke arah Manchester City, sebab aku rasa it is about time kita berikan kredit kepada Pep dan juga evolusi dia in the last few years, dan khususnya season ini sahaja. Cara dia menggunakan John Stones, cara dia menggunakan back 3 in possession yang berubah menjadi back 4 out of possession, right? Segala sistem-sistem baru yang dimasukkan ke dalam pasukan musim ini untuk memberi ruang kepada integrasi Erling Haaland, right? All those tweaks, whilst at the same time maintaining the same level of football, maintaining the same level of dominance, and winning the freaking treble.
perjalanan yang luar biasa. Aku rasa konteks musim ini. And segalanya bermula daripada idea seorang manusia yang dikenali sebagai Pep Guardiola. Jadi kalau kita nak bawa ke Manchester City ni, yang paling berani pada malam itu Pep bermain selamat lah. Selalunya Pep kan ada tag dengan dia. Tag dia adalah overthinkering lah, apalah, suka buat perubahan yang tak sepatutnya dibuat lah, yang unnecessary changes apa semua ni kan. Tetapi yang paling besar pun perubahan dia pada malam tu adalah ketika dia memutuskan sehari sebelum perlawanan untuk meletakkan Walker di luar di bangku simpanan dan memasukkan Nathan Ake yang baru sembuh daripada kecederaan lah dalam aku rasa dalam sebulan lepas tak ada banyak sangat permainan daripada Nathan Ake, walaupun kontribusi dia dalam musim ni sangat besar. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia tahu dalam Premier League 38 perlawanan jarang untuk Manchester City berdepan dengan pasukan yang ada dua out and out number 9. Dua number 9 sejati, yang mana Simone Inzaghi bermain 3-5-2, dua striker depan ni dengan Inter ni whole season. The whole season dia main macam tu. Ini two out and out ni bermakna bukannya satu seorang drop jadi number 10, bukannya seorang drop bantu. Tak. Memang out and out untuk cari gol, dan you have to defend from the front. Kan? Jadi tak pernah ni. Jadi dia tak mau ambil risiko tersebut. Ini perkiraan aku dia tak mau ambil risiko daripada Kyle Walker. Make no mistake, Kyle Walker adalah defender yang sangat solid, dan itu dah dibuktikan berkali-kali dan bertahun-tahun di Manchester City. Tapi untuk dia spot, untuk dia mengetahui bahawa di sini ada ruang untuk improvement, ada ruang untuk perubahan, itu yang membuatkan dia salah seorang jurulatih terbaik di dunia. Mungkin jurulatih terbaik di dunia ketika ini. Jadi, kalau ada orang, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang masih lagi meragukan Pep sekarang ni, as a matter of fact, sejak 2-3 tahun lepas, aku dah tak go into discussion dengan mereka. Kerana bagi aku, tak ada apa yang boleh ubah keputusan hang. Tak ada apa yang boleh merubah judgement hang kalau hang tengok orang yang macam Pep masih lagi ada cacat celah dia. Memang dia ada cacat celah sebagai seorang jurulatih, tapi tidak seperti mana yang mereka selalu bahaskan. Ada beberapa bulan lepas kita ada membicarakan satu naratif yang aku selalu jumpa kat Twitter lah, yang mengatakan bahawa Pep adalah seorang jurulatih yang degil, yang bukan seorang innovator, bukan seorang yang mencipta, bukan seorang pragmatik, bukan yang mencipta idea baru. Aku rasa musim ini is the perfect example of how flexible Pep Guardiola is, right? Aku rasa antara benda yang paling simplistik, benda yang paling simplistik yang hang boleh buat dalam bola sepak, yang hang tak sepatutnya buat adalah berpegang kepada label Tiki Taka dan mengatakan itu adalah identiti Pep Guardiola, full stop. Kerana Tiki Taka itu adalah payung yang sangat besar, dan di bawah Tiki Taka itu ada banyak elemen yang berbeza. Dan walaupun corak permainan bola sepak Pep adalah berteraskan Tiki Taka, tetapi di bawahnya evolusi yang kita nampak dalam pasukan Man City sahaja in the last 6 years, daripada penggunaan Sergio Aguero, Fernandinho di holding midfield, kepada corak di mana mereka beraksi tanpa seorang holding midfield, even ke musim ini di mana ada Erling Haaland up front, John Stones main as a number 8, Kyle Walker as a right-sided centre back. So much of evolution in that styles of play, right? And ini menunjukkan seorang jurulatih yang di atas dasarnya bagi aku adalah antara yang paling fleksibel. Dia ada beberapa prinsip yang dia takkan compromise, yang dia takkan tukar, but everything else is malleable. Dia bukan rigid. Hang boleh bend, hang boleh tukar struktur dia macam Play-Doh. You can bend it to your will as long as it works, and as long as dia mematuhi beberapa prinsip asas, kan? And bagi aku that is the most astonishing thing, right? Ada satu temu bual yang Pep buat lepas perlawanan dengan geng CBS, yang Thierry Henry tanya dia, what is the difference between this team and the Man City team that won maybe 100 points in the Premier League. Dia kata, I cannot say if that team or this team is better, but all I can say is this team knows how to defend.
maybe in our previous season dia kata musim-musim lepas pasukan Man City terlalu taksub dan terlalu fokus terhadap proses penciptaan gol, proses jaringan, proses kontrol possession, style bermain, tapi mereka seringkali mengetepikan the art of defending. Tapi season ni apabila dia meletakkan 4 pemain centre back, 4 defenders centre back, bukan wing back, 4 centre backs on the pitch at the same time, Ruben Dias, Ake, Akanji, John Stones, immediately you become so much more solid defensively. Dan ia terbukti kalau hang bolos 3 gol dalam 7 perlawanan menentang Real Madrid, Inter Milan, Bayern Munich dan juga RB Leipzig, you have to have a good defense. Dan itu yang aku rasa perkara terbesar yang Pep lakukan kepada Man City. Aku nak tanya hang satu soalan ni sekarang ni, Faiz. Apa makna treble ni buat Man City? Bahawa pada akhirnya setelah 2011, setelah 12 tahun kepemilikan Abu Dhabi, bahawa pada akhirnya mereka sudah melengkapkan bola sepak. Actually, kalau tengok ke major accolades tu, mereka masih lagi ada FIFA Club World Cup tahun depan untuk melengkapkan bola sepak. Tapi kita dah kira lengkap lah bola sepak. Ada beberapa naratif yang ditutup selepas kemenangan ini. Nombor satu adalah apakah ada klub Inggeris lain yang akan mengulangi pencapaian Manchester United treble 99, walaupun dengar macam 99 tu lagi glorious Champions League dah daripada tahun ni. Nombor dua adalah adakah Pep ini dah hilang magis dari Europe? Dan itu sudah pun terjawab, memang tak, memang dia akan ada, dan kuasa dia ada lagi banyak lagi to offer kat bola sepak Eropah. Nombor tiga, adakah Pep boleh memenangi dengan hanya status beliau sebagai checkbook manager saja? Itu pun dah jadi myth. Dah terungkaikan, misteri tersebut dah terungkaikan pada malam tersebut, kerana berapa sen dia beli Akanji dalam currency bola sepak. Rico Lewis main pada mana? Phil Foden main pada mana? Erling Haaland release clause dia tahu. Release clause dia dapat disebabkan projek bola sepak dia tu menarik. Sebab itulah dia boleh bayar release clause dan bawa Erling Haaland. Ruben Dias, the priciest defender pada malam tu, tak silap aku adalah Nathan Ake. Itu pun berapa aja yang dia bayar. Tak semestinya tak semahal top centre backs yang expected to win UCL yang lain. Tak, jauh beza. Harga dia bukan harga Ronald Araujo, harga dia bukan harga bahkan Rafael Varane, bukan. Ini harga biasa-biasa saja. Dan ketiga ni adalah antara naratif yang sudah pun dibongkar dan dibuktikan salah dengan kemenangan Manchester City pada malam tersebut. Kalau bagi hang pula macam mana? Apa makna dia untuk Manchester City? Aku ulang balik soalan hang untuk hang, biar hang rasa. I'm a Man United fan, tapi aku rasa treble Man City ni adalah the more impressive one compared to 1999. Kenapa? Sebab a few reasons. 1999 adalah era dalam dunia bola sepak di mana gap di antara Man United dan banyak pasukan terutamanya di kejohanan domestik itu terlalu besar. United were completely in a different planet, in a different class, a class of their own. Time tu pun kalau hang perasan, kalau ada rivalry pun di antara 1-2 klub, time tu belum ada Big Four pun lagi. Dia majority of the time Big Manchester United. Siapa rivalry Manchester United? Oh, ada satu klub. Arsenal pada ketika itu. Tak, tapi point aku is it was not as intense. Premier League today, bagi aku, more than the Champions League, the Premier League is the more difficult one to win. Itu pandangan aku. Because Champions League knockout stage, it require, you have a bit of luck. You need all those elements together. Tapi tournament football, season long campaign ni adalah perkara yang luar biasa. And the Premier League today is as intense as it has ever been. Hang bayang Renan Lodi daripada Atletico Madrid main untuk Nottingham Forest yang barely avoided relegation. Right, Yuri Tillemans yang main kat World Cup, James Maddison, one of the best players for England, Wilfred, kesemuanya relegated with Leicester. Right, this is how strong the Premier League is. So untuk hang menang this Premier League and for you to win the Champions League the way you did, melalui pasukan-pasukan seperti Bayern Munich, seperti Real Madrid, seperti RB Leipzig, yang ketiga-tiga pasukan ni kau completely swept away. Right? And even in the final, kau menang and
comfortably 1-0 as well. It was not like a risky game or whatever. I felt Inter Milan were perfect on the day, tapi in the end Man City were comfortable, right? Untuk hang lakukan semua benda tu dengan corak permainan yang hang tampilkan sepanjang musim ini, the level of domination, the incredible, it's just astonishing bagi aku. And I think ini adalah the bigger treble. Itu pandangan peribadi aku. I think it's the more powerful treble, it's the more difficult treble, and Man City dah menang benda tu. And I say that even as a Man United fan, yang mana perlawanan pertama aku menonton bola sepak adalah 1999 Champions League final. Even as a person that has a romantic attachment kepada perlawanan tersebut, aku still rasa treble Man City kali ini is bigger. Itu pandangan peribadi aku. Kalau hang? Kalau aku tak belum fikirkan, benda tu. yang mana lagi impresif lah. Tapi aku tahu dekat point mana yang menunjukkan karakter ataupun mental strength kedua-dua pasukan ni. Yang pertama, kena ingat Manchester United terpaksa bermain di Nou Camp 99 final lawan Bayern Munich tanpa Roy Keane, yang sudah pun berjuang mati-matian lawan Juventus sebelum tu. Yeah. Jadi laluan mereka tak mudah juga untuk mendapatkan treble tu. Dan 99 itu juga tahun di mana Arsene Wenger go all gung-ho dekat Premier League untuk menidakkan penguasaan Manchester United juga. Itu apa yang aku ingat daripada sana. Tetapi tak boleh dinafikan apa yang Manchester City buat tahun ni, terutamanya selepas permulaan yang agak perlahan by That's their the other standard. thing. That's the other thing, yeah. Permulaan agak ingat tak masa kita borak kat gym kat Star Park tu beberapa bulan lepas, mana perlu ulang-ulang tu. Kerana di situlah kita mengatakan jangan pandang rendah kerana Man City akan bangkit. Di situ jugalah penyokong sebuah kelab itu banyak menyerang saya kerana saya cakap mungkin Manchester City akan comeback dan memenangi Premier League. Mereka marah dekat saya masa tu. Tapi akhirnya itu yang berlaku. Tapi tak apalah, saya maafkan mereka lah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Pep Guardiola atas memenangi UCL. Dan sekarang ni aku berharap satu je. Satu je. Aku dengar rumor Pep ada baki kontrak 2 tahun dan dia punya plan nak fulfill 2 tahun, lepas tu dia nak pindah. Aku tak sabar dia nak pindah. Sebab time tu baru Liga tu boleh kita cabar lagi. Adakah office dia selepas 2 tahun ni, office di Kelana Jaya, adakah? Kita berehat sebentar. Sepanjang 1 minggu ni Faiz, antara perkara yang banyak aku baca, especially dalam DM aku, dan aku yakin DM hang pun, adalah ramai sahabat-sahabat kita yang menonton bola itu live, banyak yang kirimkan pesanan untuk kita membicarakan keputusan Leo Messi untuk tidak pulang ke Barcelona dan instead bersetuju untuk menyertai Inter Miami di MLS. Sejujurnya bila aku baca keputusan tersebut, aku sedih lah. Sebab sebagai peminat bola sepak, seperti yang kita bicarakan dalam episod Bola Itu Live, aku rasa sebulan setengah lepas, kita sejujurnya mahukan realiti Messi pulang ke Barcelona kerana kita mahukan ataupun kita dahagakan pengakhiran romantik perjalanan kerjaya di Barcelona. Tapi sekarang nampak seperti ia tidak akan berlaku, Faiz. Ya, pengakhiran yang setaraf dengan kontribusi Messi sepanjang belas tahun dia di Barcelona, hampir 2 dekad dia di Barcelona. Tetapi Kish, walaupun kita berdepan dengan kemungkinan tidak lagi menonton Messi di bumi Eropah, seperti yang hang cakap off record tadi, kita berdua boleh dikatakan faham dengan situasi beliau dan juga keputusan beliau. Sekarang ni kalau hang jadi Messi di usia 35, memenangi segala-galanya dalam bola sepak, aku rasa about time lah untuk mula apa? Untuk mula mencari perkara-perkara baru dalam bola sepak. Untuk dia, perkara baru dah tak banyak, Kish. Stadium apa je dia tak pernah main? Contoh, Stadium Nasional Bukit Jalil. Kerana waktu tu Padang tak elok, Faiz, so diorang pindah main kat Shah Alam. Tapi Shah Alam pun dia tak main, dia pakai slipper je keluar time tu. Anda tanya, saya jawab. jangan mula uji saya, uji mental strength saya yang kena uji sekarang dengan anda ni.
Dia tak ada kepuasan kecil bang. Aku banyak berborak dengan pemain bola sepak profesional. Antara benda yang mereka look forward every season mungkin ke tempat-tempat yang mereka belum pernah pergi sebelum ni. Cabaran-cabaran baru. Cabaran-cabaran baru, mungkin ada teammate baru, mungkin ada kejuaraan baru yang diburu. Dia tak ada dah. Dia semua dah pernah kecapi kan. Jadi apa lagi yang tinggal untuk dia? Hanya yang tinggal untuk dia. Mungkin dia ada dalam kepala dia untuk main lagi 2, 3, 4 tahun, aku tak tahu. Projek ataupun proposal yang diserahkan kepada dia, yang manakah yang paling sesuai untuk dia. Jadi aku faham kalau dia memilih untuk ke Amerika. Miami adalah sebuah antara bandar yang the better cities, I suppose, in USA. Dia bukanlah seteruk bandar-bandar lain, dan dia bukanlah seserabut New York untuk Messi contohnya kan. Dan ada pemilikan yang bagus, pemilikan bekas pemain bola sepak profesional di peringkat tertinggi yang aku tahu, Messi pun tahu, dia mesti tahu macam mana seorang superstar berfikir, iaitu David Beckham. Dan dia masih lagi boleh berada di US, dekat dengan Argentina setidak-tidaknya kan. Jadi ini adalah, it makes sense lah. Tapi apa yang didebatkan orang bukanlah perkara make sense ataupun tidak perpindahan ke Inter Miami ni. Apa yang didebatkan orang adalah janji ataupun pengharapan sepanjang 2 bulan lepas yang terbina antara Messi dan Barcelona, dan itu tak terjadi. Orang kena faham, okey, ini konteks dia. Kalau sesiapa yang membaca temu bual Lionel Messi, membaca laporan beberapa wartawan seperti Dermot Corrigan di Athletic semua, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi Messi tu, ada beberapa perkara yang orang kena faham. Satu is, priority utama Leo Messi was untuk balik ke Barcelona. Dia memang mahukan kepulangan ke Barcelona. In fact, benda tu dia dah borak lama. Kita ingat 2 tahun lepas pun sebenarnya dia nak stay. Cuma pada ketika itu situasi kewangan Barca bermakna dia tak boleh stay, right? Dan dia meninggalkan klub. Dan sekarang ni dia nak pulang sebab dikatakan situasi kewangan dah semakin baik apa semua. Tetapi sepanjang 2 bulan lepas, perbicaraan demi perbicaraan dilakukan di antara bapa dia, Jorge Messi, dan juga Joan Laporta. Apa yang semakin ketara was masalah Barcelona dari segi kewangan. Mereka masih belum menyediakan ataupun mendapatkan situasi kewangan yang positif untuk membawa masuk Leo Messi. Nak sign dia boleh, tapi nak daftar dia as a La Liga player tu memerlukan mereka untuk melakukan banyak lagi potongan dari sudut pandangan kewangan. Dan hang tahu apa yang Messi paling tak nak? Bila dia mula dengar rumours ataupun kata-kata daripada pihak Barcelona yang mereka sanggup nak propose potong gaji pemain lain, nak potong jumlah staff yang bekerja bersama Barcelona, nak jual pemain, nak potong orang yang kerja dekat Barca TV, kurangkan gaji. Bila Messi dengar yang itu adalah proposal Barcelona, dia terus terang tak nak. Sebab dia kata, aku tak nak orang hilang kerja disebabkan dia. Disebabkan aku. Disebabkan kau nak cuba daftarkan aku, tapi orang lain gaji perlu dipotong, orang lain pekerjaan dan punca pendapatan perlu disekat, semata-mata untuk aku bermain. Dia tak nak, sebab dia ada hubungan yang baik sampai sekarang dengan staff-staff di Barcelona. Orang-orang yang kerja dekat Barca TV itu banyak yang rapat dengan dia. Orang yang kerja dalam kantin Barcelona, staff-staff dekat Nou Camp, semua ada memori yang baik bersama Messi. So dia tak nak jadi manusia yang menjadi punca di sebalik orang-orang ni semua kehilangan kerja kan. Dan walaupun itu bukan keputusan dia, tetapi sekiranya kelab lakukan itu, akhirnya beban itu akan datang ke atas conscience dia. So dia tak nak benda tu. So bila dia fikir benda tu, dia cakap, kalau macam tu, tak best orang rasa guilty macam tu. Tak best. So dia kata, then buat apa? And aku tak nak bazir masa. Kau tahu kenapa dia tak nak bazir masa? Sebab dia ada 2 anak. 2 anak yang dulu nak pindah daripada Barcelona pun, 2 ke anak? Kebanyak lagi? 3 aku rasa. Dulu masa pindah daripada Barcelona pun, dia terpaksa explain dengan mendalam yang kenapa nak kena pindah, sebab dia orang tak nak. Susah untuk seorang parent. So sekarang ni dia tak nak janji kat anak dia yang kita akan pulang ke Barcelona, tapi sampai hujung bulan Julai masih tak ada jalan penyelesaian dan tak boleh balik. Tapi yang tahu kenapa Miami jadi destination dia pula? Salah satu sebab dia pergi Miami, sebab dia dah memang ada kat rumah situ. Dia ada 2-3 biji rumah kat situ. Dia dah relax. And salah satu sebab is, walaupun Miami ni nama je Amerika Syarikat, tapi realitinya Miami ni adalah kawasan
yang dipenuhi dengan Spanish speakers, area Florida tu kan. So komuniti Spanyol sangat kuat di situ. Dan tak mengejutkan lah kalau Leo Messi berpindah ke situ. So that sekarang ni keluarga dia, sebab dia sign kontrak 4 tahun kan, keluarga dia dan anak-anak dia boleh stabil. Itu yang menjadi fokus utama Messi, kestabilan keluarga dia. Selepas bertahun-tahun mereka stabil di Barcelona, last 2 years ni banyak uncertainty kan. Sekarang ni diorang boleh fokus terhadap kekal stabil, dan dia boleh fokus terhadap kerjaya dia tanpa memikirkan apa yang dia perlu lakukan untuk keluarga dia. Dia juga menolak beberapa tawaran yang paling besar sekali aku rasa daripada Saudi lah, ratusan juta dolar. Make note, 400 juta sebulan. Euro setahun. Walaupun aku rasa orang seperti Lionel Messi ni, dia sendiri pun dah ada ratusan juta dah, tetapi untuk menolak ratusan juta lagi tu bukannya perkara yang mudah. Jadi aku salute orang yang tahu apa prioriti dia dalam hidup. Bukan bermakna dia pergi Inter Miami tak dapat buat duit. Kat situ pun duit sedap. Ada deal dengan Apple semua tu. Apple dan Adidas yang membantu Inter Miami untuk sign Lionel Messi. Tetapi jangan risau untuk semua peminat Barcelona yang kecewa dengan situasi Messi dan Barcelona tahun 2023 ini. Dia sudah pun mengakui dalam satu temu bual eksklusif dia baru-baru ni bahawa dia akan kembali ke Barcelona satu hari nanti atas apa kapasiti sekalipun, kerana klub ni sudah memberikan segala-galanya untuk dia, dan he is willing to return in any capacity in the future. Jadi mana tahu kita tengok nanti Messi yang ganti Mathieu Alemany mungkin. Aku minta satu je, Faiz. Aku minta satu je. Aku minta Barcelona dan terutamanya si Joan Laporta tu, tolong hormat sikit dekat individu yang jelas adalah legenda terbesar dalam sejarah kelab anda. Hormat sikit. Sebab kalau hang baca kata-kata yang dikeluarkan oleh Joan Laporta selepas keputusan Messi, ada satu line tu yang dikata, kami menghormati keputusan Messi untuk berhijrah dan main di sebuah liga di mana dia tidak akan menerima as much attention daripada ataupun tekanan yang ada di liga-liga lain. Seolah-olah nak bagi gambaran yang Messi ni nak lari daripada tekanan yang dia pergi MLS tu. Hormat sikit. Jangan tak baik lah cakap benda macam tu. Statement anda, sudahlah anda membuang pemain ini hari tu. Anda pula bagi statement macam ni. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya mungkin untuk Lionel Messi di atas petualangan baru di Amerika Syarikat. Dan untuk peminat-peminat MLS, enjoy the show. Kish, seperti yang kita sudah pun bagi tahu, ini akan menjadi episod terakhir untuk musim 22-23 kita. Walaupun kemungkinan besar ada yang special minggu depan, kemungkinan besar ada yang special. Itu kita tunggu saja. Tunggu saja. Jadi untuk merangkumi musim yang panjang, padat dan agak roller coaster ini, aku nak buat satu episod this and that, satu sub episod this and that dengan hang, ini atau itu, berdasarkan apa yang terjadi musim ini sahaja. Okey. Aku mula dengan hang dulu. Apa yang hang hang bagi aku dulu. Aku bagi hang dulu. Okey, kalau macam tu aku bagi hang dua situasi. Situasi VAR. Situasi VAR mana yang lebih memberi kesan kepada hang, yang lebih menggeramkan hang? Nombor satu, adakah situasi VAR ketika VAR menarik balik gol Martin Odegaard menentang pasukan Manchester United? Gol Gabriel Martinelli. Hang ingat tak? Ingat. Kan Eriksen dapat bola. Odegaard foul. Kan banyak orang, pada aku yang menyokong Manchester United pun, aku rasa itu bukan foul. Aku rasa itu bukan foul. Itu valid goal. Ataupun satu lagi, ketika disebabkan peminat Manchester United, ketika VAR gagal untuk intervene ke atas gol Lisandro Martinez di UEL yang menyebabkan Manchester United terpaksa bermain 2 perlawanan tambahan. Yang mana yang paling menggeramkan hang lagi? Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Sebab situasi tu berlaku banyak kali. Lepas banyak tu, kali.
Foul kan? Yang tu paling menggeramkan aku sebab realitinya kalau tanpa situasi itu bagi aku Man United tak could have gone all the way sebab keletihan yang ada pada Man United berpunca daripada tambahan-tambahan perlawanan seperti itulah. Lepas tu sebabkan 2 perlawanan tambahan tu semua jadual lain krem. Lepas tu Yes. United pun Yang tu yang paling menyakitkan hati buat aku lah. It's just the most frustrating thing ever. tapi yang tak ada 2 game extra pun kalah juga suku lagi. Saya bab kalah dalam tournament ni semua saya tak nak sebut banyak sebab Saya bercakap tentang Real Betis. saya ingat anda sebut lagi satu tournament. Samalah. Tapi sekarang ni saya tak nak borak panjang macam ni. Okay. Sebab saya dah tak ambil pot dah tournament ni semua. Dia team lain yang ambil pot tournament ni. Saya dah ambil pot 2 UCL. Okay. Itu je pot yang saya ambil sekarang. Pot 2 UCL. Ada di Itu pot je dua. pot yang Yes, saya yes, ambil yes. sekarang. Saya nak bagi 2 situasi kepada anda. Yang mana hang rasa lebih besar? Kejayaan Luton Town bangkit semula ataupun kejayaan Luton Town mencipta kejutan dan layak ke pentas Liga Perdana Inggeris, ataupun Claudio Ranieri membantu Cagliari pada usia 70 lebih membantu Cagliari untuk pulang ke Serie A. 71 tahun. Ni susah ni comparison ni. Sebab apa yang Luton Town lakukan pun tak masuk akal. Luton Town aku tengok perlawanan tu, aku tengok extended highlight. Memang atmosphere dia gila di Wembley untuk play off ke Premier League kan, jadi satu pesta di sana dan aku sangat excited untuk menyaksikan Luton Town dengan stadium kecil mereka yang memerlukan 10 juta pound untuk diselenggara. Dengan airport kecil mereka. Airport kecil mereka menjadi satu pemandangan yang baik untuk Premier League. Tetapi tidak boleh dinafikan apa yang dilakukan oleh Claudio Ranieri. Ketika itu pasukan yang beliau sertai berada di tangga ke-14 dan pada akhirnya layak kembali ke Serie A, menewaskan pasukan pilihan aku untuk layak ke Serie A daripada Serie B, iaitu pasukan Buffon, Parma. Kena Parma dengan dia orang kali ini. Aku pilih Claudio Ranieri di usia 71 tahun, 8 tahun lebih tua daripada bapa saya sendiri yang hari-hari main golf di rumah sekarang ni. Claudio Ranieri boleh membawa sebuah pasukan Serie B yang tak ada harapan ke Serie A. Aku tak rasa orang boleh estimate betapa susahnya pekerjaan tersebut. Tetapi aku sangat kagum dengan Claudio Ranieri. Tapi itu soalan yang baik daripada anda. Saya nak tanya anda kembali lah. Disebabkan kita melihat beberapa penyingkiran. Semestinya bila kita bercakap tentang penyingkiran, kita tak membabitkan Sierra Leone League sebab tak ada penyingkiran. Di Sierra Leone League tak ada penyingkiran. Faham? Faham. Ada tiga pasukan tersingkir. Southampton, Leicester City dan juga satu lagi. Southampton, Leicester City. Saya ni main pelupa. Ni yang saya keliru ni. Ni pelupa. Siapa? Ada Producer? Leeds United. Ni Andre Radrizzani Radrizzani. yang telah pun menjual kelab tu selepas tersingkir. Singkir jual. Siapakah dia? Okey, ada aku sifatkan 2 midfielder. Siapakah yang akan anda ambil sebagai daripada pasukan relegated ini? Kita tahu Yuri Tielemans hampir memenuhi perpindahan beliau ke Villa. Adakah anda akan ambil, anda sebagai seorang ketua jurulatih top 5 league Europe, adakah anda akan ambil James Ward-Prowse ataupun Wilfred Ndidi di posisi yang sama, midfielder? Kalau anda tanya soalan ini kepada saya, mungkin 2 tahun lepas aku akan pilih Wilfred Ndidi. Tapi aku rasa there's been a decline dalam Rapid decline juga. dalam So, prestasi kesian Wilfred kat dia. Ndidi. And the better player sekarang ni adalah James Ward-Prowse. Even if as a player, kalau kita kata mereka hampir kualiti permainan tu berada di tahap yang sama, tapi at the very least James Ward-Prowse ada satu quality extra yang Wilfred Ndidi tak ada. Kebolehan situasi set piece, daripada free kicks ke corner kicks. The moment you sign Ward-Prowse, hang tahu yang hang akan ada
hang akan ada a solid set piece taker, right, untuk konteks. Dan set piece sangat penting di Premier League. Sangat penting, sangat penting. Pasukan-pasukan yang efisien dalam set piece tu boleh mendapatkan extra 15 gol. Dulu seorang jurulatih pernah mengatakan a good set piece structure boleh memberikan tambahan lebih kurang 15 gol kan. So aku akan pilih James Ward-Prowse lah kalau aku. Aku ada satu soalan untuk hang. Sekarang ni dalam top 6 Premier League, ada 2 kelab yang akan masuk ke musim baru dengan 2 jurulatih baru. Chelsea dengan Mauricio Pochettino, Spurs dengan Ange Postecoglou. Pada pengamatan hang, siapa yang akan ada musim yang lebih baik tahun depan? Oh, kalau itu kita kena tengok mula-mula aku nak bagi pendapat aku dulu. Kita kena tengok sepanjang Julai ini pergerakan di kelab tersebut. Siapa yang dibawa masuk dan siapa yang dibawa keluar. Di situasi Chelsea lebih banyak yang perlu dibawa keluar daripada dibawa masuk. Sebab pemain dah cukup. Ya, jadi surplus to requirement. Pada aku, ini berdasarkan firasat aku kira-kira dengan mendadak soalan mendadak. Aku rasa mungkin Pochettino. Musim yang lebih baik. Mungkin Pochettino musim yang lebih baik disebabkan dia punya armor tu dah ada. Ange Postecoglou, walaupun aku sangat meminati beliau sebagai seorang individu dan sangat menghormati keputusan Spurs yang pada akhirnya boleh membawa masuk jurulatih yang tepat dengan profil kelab mereka. Tapi aku rasa dia akan mendapat satu kesukaran kerana skuad yang dia warisi daripada Conte adalah skuad yang disjointed, yang perkiraan umur dia tidak sekata, yang memerlukan rejuvenasi, dan untuk dia melakukan semua benda itu di bawah Daniel Levy tentunya adalah satu perkara yang sukar. Untuk dia melakukan perkara tersebut semua dalam masa setahun, satu perkara yang sukar. Jadi aku menjangkakan mungkin Poch akan knocking on the top 6 door again. Mungkin Poch. Aku tak tahu apa lagi yang Poch boleh perjuangkan ataupun Ange boleh perjuangkan di Spurs melalui Daniel Levy, tetapi kita hanya perlu tunggu dan lihat bisnes mereka di bulan Julai dan Ogos ini. Itu kita kena lihat sebelum kita perkirakan kembali. Betul. Soalan terakhir. Mungkin. Yes. Mungkin soalan terakhir. Kalau Hans kan ada banyak frasa yang I would love to be a fly on the wall. Okay. Kalau Hang nak berada di sebagai a fly on the wall di situasi mana? Dalam bilik persalinan Inter sebelum perlawanan final Champions League menentang City, ataupun ketika half time Manchester United lawan Sevilla di Sevilla, di mana ketika itu Manchester United sudah pun ketinggalan. Yang mana nak tengok, di situlah nak tengok karakter jurulatih, di situlah nak tengok karakter pemain, di situ. Kedua-duanya adalah high pressure moment kan. Yang mana yang hang lagi suka nak duduk? Dressing room Inter ataupun United di Sevilla? I think dressing room Man United. And yang ni maybe bias sikit sebab aku fan Man United. Aku salah satu benda yang aku sangat attracted untuk tahu dengan lebih jelas adalah kerana kita banyak membaca banyak laporan yang berbeza. Aku nak tahu dengan lebih mendalam siapakah leaders dalam pasukan Man United ni. Siapa yang menyorok, siapa yang stand out, siapa yang boleh ambil tanggungjawab, siapa yang lari daripada tanggungjawab. Masuk dalam bilik persalinan dalam situasi hang tengah kalah in a knockout game ni adalah environment yang paling tepat untuk hang lihat siapa yang akan stand out, siapa yang akan sorok. Itu adalah opportunity yang terbaik, right? And aku nak tahu benda tu sebab kita dah dengar banyak laporan dan laporan ni banyak yang bercanggah sesama sendiri kan. So tak tahu yang mana betul mana tak. We don't know. So I would love to understand the team a bit better untuk memahami siapa sebenarnya leaders di sebalik captain's armband sahaja. Siapa leaders in the dressing room. Dan pada waktu yang sama, aku dah banyak dengar rumor pasal Mitch van der Gaag yang dikatakan seorang individu yang boleh mencipta perbalahan in a Buddhist monastery. Dia jenis yang boleh situasi yang kecil pun dia boleh turn into a fight. That's just how brutal he is as a coach.
Dan aku nak tengok. Aku nak tengok benda tu live. Michelle Van der Gaag. Van der Gaag punya reaksi di dalam dressing room. Dalam situasi Tengok hang Opa dia pernah seram lah. dalam situasi kau tengah kena belasah, aku nak tengok perkara tu lah. So itu akan jadi pilihan aku. Baik. Itu saja Aku rasa itu saja untuk episod Bola Itu Live kali ini. yang merangkumi musim 22-23 kita, Betul. Kish. Dan aku nak mengucapkan terima kasih lah. Ini conclusion kepada musim kedua Bola Itu Live. Aku sangat berterima kasih kepada semua orang yang memberikan ruang kepada kita untuk menikmati perjalanan ini. Kerana sejujurnya, peluang untuk aku dan Faiz setiap minggu berbicara tentang bola sepak adalah sesuatu yang aku sangat hargai. Dan segalanya adalah kerana anda turut memberi penghargaan dan menonton program ini setiap minggu. Jadi kami nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana mengikuti kami sepanjang 2 musim ini. Musim depan akan start dan kita akan meneruskan perjalanan ini. Tapi Mungkin sebelum tamat musim, ini adalah last episode, tapi mungkin akan ada one extra bonus episode. Khas lah, hadiah buat kawan-kawan. Hadiah. Bola Itu Live One kita extra bonus episode yang mungkin sangat-sangat istimewa. Dan kena tunggu dan lihat. Dan sebelum tu juga, sebelum kita tutup, Kish, aku nak ucapkan daripada aku dan Kish, kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi. Dan mungkin kita nak memohon ampun sekiranya ada daripada pertuturan kita sepanjang musim ini yang mengguris hati dan perasaan. Sesungguhnya itu tidak kita sengajakan. Kecuali kalau anda hold gaji, itu saya sengajakan. Itu saya tak minta maaf. Kalau anda hold gaji, saya sengajakan kata-kata yang mengguris hati anda. Saya bawa mood sentimental tadi. Anda dapat tahu mood sentimental saya. Tapi betul, kita nak mohon maaf kalau ada sepatah kesalahan silap. Tahun depan itu tahun depan. Hujung tahun depan kita minta maaf sekali lagi. Okey. Nah, kalau nak minta maaf banyak-banyak pun raya masih lagi lambat lagi. Okey. Dan itu saja daripada saya dan Kish. Kita jumpa lagi di Bola Itu Live episod istimewa nanti. Okey. Bye.